Sebenarnya kita nak ke satu lagi segmen menarik selepas ini. Ini mengenai COVID-19. Masih lagi kita nak berbicara tentang Perintah Kawalan Pergerakan, Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat dan PKPP kini, Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan. Jadi kita nak bersama dengan tetamu kita secara dalam talian melalui Skype. Kini kita akan bersama dengan Puan Azizah Mohamad Saida, merupakan Pengarah Keselamatan Negeri Majlis Keselamatan Negara Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur yang sudah pun bersiap sedia bersama dengan kita. Hello Puan Azizah. Hai, hello. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puan Azizah, sudah pasti bermula Mac sehingga tarikh November kita telah pun melaksanakan ataupun mengalami Perintah Kawalan Pergerakan, Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat, Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan, malah Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP. Jadi Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan ini hanya dilaksanakan di beberapa kawasan yang mempunyai keboleh jangkitan yang tinggi. Jadi mungkin boleh diceritakan secara asas apakah dimaksud dengan PKPD atau Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan, Puan? Terima kasih Cik Ismail. Sebenarnya memang kita dengar macam-macam istilah yang timbul semenjak penularan kes COVID ni. Antaranya adalah PKPD. PKPD ni senang ceritanya adalah lebih kurang macam total lockdown lah. Yang kita sentiasa dulu kita kata Malaysia ni nak total lockdown ke nak total lockdown? Tidak. Maksudnya sekarang ni kerajaan hanya menetapkan lokaliti sahaja sebagai kawasan yang untuk kita sekat penularan tu di kawasan lokaliti yang kecil, di mana kawasan yang kita keboleh jangkitan dia pada kadar yang tinggi. Tujuan dia adalah untuk memutuskan rangkaian penularan COVID dan mengesan close contact atau kontak rapat pada mereka yang telah berhubung dengan mereka yang positif COVID-19. Bagi kawasan PKPD, sebenarnya mereka tidak dibenarkan langsung keluar sama sekali. Dalam erti kata, macam yang saya kata tadi adalah total lockdown. Ia berbeza dengan PKPB di mana semua orang boleh bekerja, boleh mencari rezeki dan sebagainya. Cuma kawalan untuk dari aspek sosial sahaja yang kita sekat. Tapi kalau dalam PKPD ni semua kita sekat. Okey. Kalau kita memperincikan tentang PKPD ini, secara tidak langsung rakyat juga akan melihat bahawa apabila disebutkan sebagai total lockdown itu bermaksud tidak boleh keluar seperti mana yang diterangkan tadi, ramai yang akan menjadi panik sebab di kawasan masing-masing di rumah dan sebagainya, apabila disebutkan PKPD ini mereka sudah tidak lagi boleh melakukan aktiviti seperti biasa. Jadi bagaimana nak memastikan supaya tindakan kerajaan untuk memastikan PKPD ini dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin dan memberi penerangan kepada rakyat untuk memastikan supaya kehidupan harian mereka dapat diteruskan dengan sebaik mungkin? Betul tu Margaret. Sebenarnya bila dengar PKPD ni rakyat sebenarnya panik. Tapi sebelum saya jelaskan lebih lanjut, sebenarnya PKPD ni kita sekat dia melalui beberapa perkara saja. Seperti laluan keluar masuk kita kawal. Penghuni tidak dibenarkan untuk keluar daripada kawasan PKPD sepanjang tempoh yang dikuasakan. Dan kemudian bukan penghuni atau pelawat tidak dibenarkan masuk ke kawasan PKPD sepanjang perintah kuat kuasa dan aktiviti perniagaan dihentikan. Tetapi masih ada kelonggaran sedikit untuk penghuni-penghuni di kawasan PKPD untuk mendapatkan barangan. Sebenarnya bila kita berhadapan dengan apabila diumumkan bahawa satu-satu kawasan itu akan dilaksanakan PKPD, contoh macam di Selangor Mansion, Melayan Mansion atau di Pasar Borong Kuala Lumpur, bila di-announce saja ramai sudah ramai rakyat-rakyat atau masyarakat di situ keluar untuk mencari tempat lain, tempat tinggal sementara sehingga tamat PKPD. Hal ini sebenarnya dia lebih menjejaskan kepada kehidupan masyarakat yang lain. Kita tidak tahu mereka yang keluar daripada kawasan PKPD itu adakah mereka itu positif atau tidak, atau mereka sebagai close contact. Jadi bila mereka berada di tempat lain, dia akan mengancam kawasan yang lain, dia akan mengancam komuniti yang lain. Jadi saya memang mengharapkan masyarakat apabila diumumkan satu-satu kawasan itu dilaksanakan PKPB atau PKPD, mohon patuh kepada arahan-arahan yang telah dikeluarkan kerajaan untuk kekal berada di tempat yang sama supaya penularan itu dapat kita putuskan. Untuk makluman semua
sebenarnya rakyat tak perlu khawatir. PKPB ini tidak ada, kerajaan sentiasa memberi bantuan kebajikan. Contoh, sebenarnya JKM akan sentiasa memberi bantuan kepada mereka-mereka yang tidak berkemampuan dan bantuan-bantuan daripada kesihatan. Kita ada medical base, kita ada khidmat ambulan, kita ada untuk mereka-mereka yang kecemasan, yang sakit. Jadi rakyat tidak perlu risau sekiranya kawasan mereka dikenakan PKPD atau PKPB. Ini adalah untuk membantu mereka mensejahterakan kehidupan dan kesihatan mereka. Jadi saya rasa tidak ada isu, sebab untuk dapatkan keperluan harian pun kita benarkan ada beberapa kedai untuk beroperasi keperluan harian dengan tempoh masa yang kita berikan. Tidaklah mereka bebas untuk membuka kedai dari pagi sampai malam, cumanya mungkin waktu siang saja, dan mereka juga boleh membeli keperluan menggunakan khidmat-khidmat online. Jadi saya mengharapkan masyarakat faham apa maksud PKPB, PKPD, supaya mereka tidak panik dan kekal berada di kawasan, dan matlamat kita untuk melaksanakan PKPD itu berjaya. Okey. Baik Puan, terima kasih untuk penjelasan yang amat baik itu. PKPD ataupun PKPB itu, walau apa pun perintah yang dikeluarkan oleh pihak kerajaan, kita mesti sentiasa patuh. Cuma sedikit perkongsiannya itu difahamkan PKPD yang dilaksanakan di Pasar Borong Kuala Lumpur adalah amat mencabar. Sedikit perkongsian apa sebenarnya cabaran yang dihadapi oleh pihak MKN ketika melaksanakan PKPD di kawasan tersebut, Puan? Untuk makluman, semua PKPD di Kuala Lumpur ini adalah sangat mencabar. Dia punya keadaan geografi dan sebagainya, contoh kepadatan penduduk yang tinggi, kediaman yang tidak kondusif, sebagainya. Sebenarnya itu adalah antara ancaman dan cabaran kita di sinilah. Berbeza dengan kalau kita PKPD di Simpang Renggang, kawasan kampung, rumahnya jarak-jarak. Kalau di Kuala Lumpur ni dia satu bangunan dan masyarakat dalam bangunan, dalam rumah tu pun ada yang sampai 30 orang dalam satu rumah, dan kebanyakannya mereka adalah warga asing, dan mereka pun tidak faham budaya dan culture kita, apa yang kita makan. Jadi banyaklah perkara. So dari aspek PKPD Pasar Borong ni dalam keseluruhannya memang yang paling mencabar, sebab pada awalnya bila untuk diwartakan sebagai PKPD, kita berhadapan dengan berapakah jumlah sebenar penduduk di kawasan Pasar Borong yang akan kita lockdown. Kawasan tu lebih kurang dalam 4 km persegi yang telah kita pasang kawat duri. Anggaran awal dalam 20,000. Jadi untuk menyediakan bantuan makanan, kita terpaksa membuat survey dari rumah ke rumah untuk memastikan berapa jumlah sebenar. Setelah dibuat bancian, baru kita tahu lebih kurang ada 16,000. Dan 10,000 daripadanya adalah warga asing. Bila 10,000 warga asing ni, cabaran utama frontliner yang bertugas pada ketika itu adalah masalah bahasa. Walaupun mereka berada di sini, tapi mereka kurang faham apa yang kita bicarakan, apa yang kita minta. Dan mereka juga budaya yang berbeza. Jadi kita terpaksa meminta penterjemah hebahan dalam bahasa-bahasa asing. Ya. Kemudian kita juga berhadapan dengan bantuan makanan, agihan 16,000 orang 3 kali sehari untuk kita edarkan setiap hari. Bayangkan berapa ramai petugas yang kita perlukan untuk memberi bantuan dan perkhidmatan kebajikan kepada mereka. Okey, baik. Dan dan selepas itu kita juga berhadapan dengan image media asing yang mengatakan bahawa kita mengunci warga asing tanpa memberi kebajikan, tanpa memberi bantuan dan sebagainya. Hakikatnya perkara itu adalah salah. Kita telah berusaha untuk mendapatkan bantuan-bantuan makanan daripada NGO, individu, syarikat-syarikat korporat dan sebagainya. Alhamdulillah, misi kita PKPD di Pasar Borong Kuala Lumpur berjaya dengan adanya kerjasama yang padu di kalangan agensi, syarikat-syarikat korporat, individu dan sebagainya. Terima kasih Puan Azizah kerana bersama dengan kami. Kita harapkan agar Majlis Kesempatan Negara akan terus untuk menerajui sistem dan juga tugasan untuk menepani pandemik COVID-19 insya-Allah secara bersama dan juga dengan sokongan rakyat Malaysia. Betul. Baik, kita ucapkan terima kasih sekali lagi dan diharapkan semoga masyarakat terus mematuhi apa yang telah pun dikuatkuasakan oleh kerajaan. Seketika kita nak kembali Malaysia untuk mengetahui